Berkenaan dengan isu ROS tu, nombor satu, saya baru tengok benda itu, ada orang bagi tahu saya sebab semalam saya sibuk berkempen tuan-tuan sebab saya tanding ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Saya pergilah Sekretariat Malaysia untuk minta sokongan daripada kaum B, so mungkin saya tak sempat nak tengok isu-isu semasa lah tapi pagi tadi ada orang bagi tahu saya berkenaan isu ROS ni, dan saya tengoklah kenyataan daripada apa orang kata bekas ahli UMNO KJ. So mula-mula saya tak tahulah nak jawab ke tidak sebab dia bukan ahli UMNO, tapi sebab dia dah mengasut orang UMNO sekarang ni, so saya jawab je lah. Nombor satu, dia cakap, dia kata surat daripada Menteri KDN itu yang berhormat Saifuddin Nasution itu, kalau surat itu tak keluar, dia kata siapa-siapa yang cakap bahawa UMNO mungkin diharamkan itu atau dibubarkan itu adalah bodoh, dia kata. Itu kataan yang KJ cakap lah. So saya nombor satu, saya tak apa orang kata, kalau saya tak pakai dalam kataan bodoh tu. Nombor satu tu macam menghina orang sebab ramai penganalisa politik yang cakap macam itu. Saya baca pagi tadi ada, sebab surat daripada ROS itu nombor satu tak jelas banyak sangat tafsiran surat daripada ROS itu, dan surat daripada menteri pun sama, dan macam mana pula YBKJ cakap surat tu atau tafsiran yang mengatakan kalau surat tu tak keluar UMNO boleh diharamkan itu bodoh. Saya tak tahu macam mana dia cakap macam tu. Adakah dia kata penganalisa politik dah ada pengamal undang-undang pun cakap macam tu? Adakah pengamal undang-undang ni bodoh? Sebab dalam surat menteri itu dia quote section ataupun section 13 section 13 Akta Pertubuhan. Akta Pertubuhan ni Akta 842 dulu 835 tak salah saya. Dan dalam section 13 ini, section 13 ni berkenaan dengan penggantungan dan pembubaran. So itu spesifik So maksudnya kalau surat tu tak keluar dan kalau ROS memang buat keputusan bahawa UMNO tak ikut peraturan, tanpa surat itu memang UMNO boleh diharam dan digantung dan dibubar. Dan ini section spesifik So sebab itu saya nak cakap YBKJ sebelum dia buat komen macam itu, dia bacalah dulu akta tu. So yang dia quote adalah surat daripada ROS, dan dia sendiri cakap dia pun tak tahu sama ada surat tu genuine ke tidak. So let's entertain dia sekejap lah. Let's entertain apa yang surat yang dikeluarkan melalui Instagram KJ ni betul lah. Kita entertain dia kejap sebab saya pun tak tengok lagi surat itu. Dan katakan surat itu betul, dan menteri pula kata berkenaan merujuk kepada section 13 itu dibagi pengecualian. Kalau menteri tak bagi pengecualian, maka section 13 itu berkuat kuasa. Section 13 itu adalah penggantungan dan pembubaran UMNO. So saya tengok semalam YBKJ dia nak cover balik. So sebab dia bawa isu ini, walaupun dia bukan ahli UMNO sekarang, dia telah dipecat, tapi mungkin dia cuba nak ngasut ahli UMNO. So dia nak cover balik. Dia kata mungkin dia bawa isu ni bukan sebab dia nak UMNO haram ke gantung, tapi saya tengok seolah-olah macam dia dengan kawan-kawan dia nak UMNO ni haram atau digantung aja tanpa surat itu. Sebab saya lihat dari segi politik, kalau UMNO ini diharam atau digantung maka banyak implikasi. Implikasi pertama adalah kawan-kawan dia yang mungkin ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional mungkinan saya tak mau sebutlah siapa kalau ada lah tidak akan terkekang lagi kepada akta lompat parti, dan juga perjanjian yang dibuat antara mereka dengan parti supaya tidak melompat parti dan jatuh ahli parlimen itu. So kata UMNO diharam, maka UMNO digantung. Lepas itu sebab surat itu, so tak ada lagi UMNO. So ahli-ahli parlimen Barisan Nasional dan ahli-ahli parlimen UMNO ini bebaslah nak menyokong siapa. So mereka bolehlah menyokong Perikatan Nasional, mereka boleh menyokong Muhyiddin, menyokong Haji Hadi dan sebagainya. Mungkin itu yang dia nak. Tapi bila orang nampak
mungkin apakah dia punya agenda atau tujuan ini mungkin mengkali. So dia cover balik. So dia kata siapa yang cakap macam tu bodoh, dia kata. Nombor satu, siapa yang cakap macam ni bukan bodoh, mereka ada common sense. Sebab dan satu lagi jelas surat daripada YB Saifuddin Nasution, Menteri KDN itu, kod Section 13. Section 13 itu adalah penggantungan dan pembabaran UMNO. Kita tak nak apa parti ini digantung atau dibubar. Terutama bila saya baca surat daripada ROS itu, banyak perkara yang boleh dipertikaikan sebenarnya. Dan surat itu macam saya cakap tadi tak jelas. Dia tak bagi sebab-sebab kalau betul lah surat itu. KJ pun tak pasti surat itu betul ke tidak. So kita assume je lah dulu. Saya pun belum balik KL lagi ni. So saya tak tengok lagi. So kita assume je lah surat dia tu betul. So dalam surat itu dia kata UMNO telah melanggar perlembagaan UMNO sendiri dalam artikel 9.3. 9.3 dalam perlembagaan UMNO ini menyebut bahawa jawatan presiden, timbalan presiden, naib presiden, majlis kerja-kerja tertinggi perlu dipertandingkan. So oleh itu, sebab itu hari kita bawa usul dalam Perhimpunan Agung UMNO, maka ini kononnya apa yang dia kata itu tidak mengikut perlembagaan UMNO. Oleh itu kita telah kononnya melanggar lah. Maka apabila kita telah melanggar, oleh itu according to surat daripada ROS tu dia kata tak teratur. Lepas itu Menteri KDN pula keluarkan bagi pengecualian daripada Section 13. Section 13 tu kalau ikut turutan itu, apa yang mereka boleh baca daripada kenyataan-kenyataan yang mungkin tak lengkap ini adalah ada pelanggaran. So oleh itu UMNO boleh diharam dan digantung melalui Section 13, tapi Menteri bagi pengecualian. Tapi kenyataan KJ itu dia cerita dia tak konsisten. Sekejap dia kata ada pelanggaran, lepas tu sekejap dia kata bukan tak boleh diharam. So macam mana ni sebab kalau ada pelanggaran berdasarkan Section 13 memang boleh diharam KJ. Baca baliklah akta itu nombor 1. Dan saya cuma nak cakap begini, surat daripada ROS tu sebab menteri ini pada hemat saya, sebab saya dulu dalam kerajaan lama, dalam 20 tahun juga di JLC dan kerajaan. So saya tahulah berkenaan dengan urusan pentadbiran ini. So pada hemat saya, sebab menteri bagi surat mengatakan pengecualian tu, sebab kalau surat daripada ROS betul, kita banyak perkara yang boleh dipertikai. Nombor 1, sebab-sebab kenapa ROS kata benda ini tak teratur. Nombor 2, KJ cakap, dia kata ROS kata benda ini UMNO tidak mengikut perlembagaan UMNO sendiri. Apabila dalam Perhimpunan Agung UMNO kita telah membuat tersebut, dan KJ kata, dia kata ini tak ikut perlembagaan. Now dia kata dalam akta pertubuhan itu salah kononnya. So saya nak cakap satu lagi, kalau dia tahu undang-undang, dalam Malaysia ni ada satu lagi dokumen undang-undang, nama dia Perlembagaan Malaysia. Dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 10, artikel 10 adalah dinyatakan kebebasan berpersatuan ataupun freedom of association. Apa maksud kebebasan berpersatuan ni? Maksudnya setiap pertubuhan dan persatuan itu adalah bebas dan berhak untuk menentukan keputusan dan hala tuju perjalanan pertubuhan masing-masing. So maksudnya kalau UMNO ingin bawa satu usul supaya jawatan presiden dan timbalan presiden itu tidak dipertandingkan, maka kita boleh bawa kepada ahli-ahli kita untuk menentukan sama ada perkara ini sah atau tidak. Dan siapa yang boleh menentukan perkara ini? Yang boleh menentukan perkara ini adalah Perhimpunan Agung UMNO lah. Sebab majlis tertinggi betul boleh buat keputusan yang mewakilkan apa orang kata perwakilan-perwakilan UMNO, tetapi lebih tinggi daripada majlis tertinggi
adalah Perhimpunan Agung UMNO, sebab kat situ perwakilannya lebih ramai. Sebab itu katakan bila kita nak pindah perlembagaan, majlis tertinggi tak boleh pindah perlembagaan, ia kena dipindah oleh Perhimpunan Agung UMNO. So sebab itu Perhimpunan Agung UMNO ini adalah majlis mesyuarat yang tertinggi untuk membuat sesuatu keputusan. Dan bila kita bawa ke Perhimpunan Agung UMNO, kita ada video semua dan semua senarai perwakilan telah dihantar pada ROS dan 90% daripada mereka telah berdiri, dan pengurusi tetap pun dah tanya siapa yang tak setuju. Ada yang tak setuju juga, tapi berapa kerat saja, saya rasa tak sampai 20-30 orang daripada 3,000 orang dalam dewan itu. So pertubuhan UMNO ini, parti UMNO ini telah menentukan, membuat keputusan sendiri bahawa jawatan itu tidak dipertandingkan. So mengapa kita tak pindah perlembagaan? Ada orang kata, oh kalau macam itu pindahlah perlembagaan. Kita tak pindah perlembagaan sebab perkara ini bukannya setiap tahun berlaku. Ia adalah pada masa-masa atau special circumstances. Macam kali ini, kenapa kita tak nak jawatan ini dipertandingkan? Sebab kita tahu ini masa kritikal. Ada puak-puak yang tak selesa dengan kepimpinan UMNO, nak tukar kepimpinan UMNO untuk memporak-porak perandakan UMNO supaya mereka tukar kerajaan. Barangkali sebab mereka nak lari daripada pertuduhan dan pendakwaan. Kenapa Din? Dah sampai. Jom kita masuk. Okey, sambil-sambil saya jalan lah. So mereka nak lari daripada pertuduhan pendakwaan dan court case dia lah. So mereka mungkin kejap Din. Tolong Din ambil beg. So sebab itu. So dan itu lagi masa pilihan raya pun kita nampak mereka pakai banyak duit untuk menang pilihan raya. So tak mustahil kali ni kalau mereka kalau mereka nak menaja calon-calon mereka untuk menukar kepimpinan UMNO, sebab mereka terdesak sekarang ni, mereka tengah didakwa ke macam mana. So bila ada special circumstances macam ini, maka kita perlu buat keputusan lah. Macam dulu zaman Mahathir pun ada juga masa-masa yang mereka telah buat keputusan supaya jawatan itu tidak dipertandingkan. Dan kalau kita tukar perlembagaan pula, kita boleh buat usul pergi tukar perlembagaan supaya jawatan tidak bertandingkan. Ini bukan saja 1-2 kali, ini maksudnya selama-lamanya begitu. So kalau selama-lamanya begitu, kita tak setujulah. Sebab circumstances ini tidak berlaku setiap hari So circumstances ini tidak berlaku setiap hari. Oh sorry, sekejap ya. Sambil Din, ada mask tak Din? Pakai mask Okey. Ada mask tak bos? Ada ni tak? Oh saya tak ada sekejap. Okey, sekejap lagi saya sambung. Alamak, saya kena pakai mask dalam Grab ni. Din, kalau ada mask tak? Sekejap sekejap bos. Okey. Okey, special circumstances. So sebab itu saya ingat kita orang kata kita tidak pindah perlembagaan begitu. Sekali lagi saya nak sambung lagi, saya dalam kereta ni berkenaan hal ini berkenaan ROS dengan apa yang dikatakan itu. Saya nak ke airport, kejap ke airport saya sambung lagi lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.